panjang dia 4 atau 5 atau 6, tajwid juga. Ada yang kadang-kadang 2 harakat, dia jugalah kadang-kadang pendek. Lepas tu kadang-kadang ada sifat. Sifat ni macam qalqalah tadi, tu, je, za, jim mati tu dia ada sifat. Semua tu jatuh bawah tajuk tajwid. Ya. Okey. Okey, kita nak gerak 14 ke apa ni? Hari ni 13 ke 14? 14. 14 ya? Okey. InsyaAllah ya, siapa Ilah? Ila kan? Ila nak record kan? Kita tunggu Ila dulu ya. Recording has started. Oh, dah memang sedang record ya. Masya Allah, tabarakallah. Okey Ila, kita nak mula ya Ila. InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya galakkan, bacalah Fatihah macam tu. Dia banyak cara tapi agak-agak jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Tak nak macam itulah. Buat macam tadi. Apa cara pun boleh tapi maksudnya ala-ala yang tadi itulah. Segala lagu, apa lagu tak ada masalah. Ya, tapi latih-latih di rumah bila mengaji ya. Hari ni alhamdulillah kita pada muka surat 14. Kita boleh panggil, tak apalah, Kak Ayah dulu. Lepas Kak Ayah tadi, siapa siapa nama, lupa, Laila. Lepas Kak Ayah, nak Siti Nurlail. Ya, okay, silakan. Ke surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Okey. Tengok sekejap. Bayinatil. Tak nak bunyi til. Bayinatil. Tak nak bunyi til. Til. Bayinatil la'allakum tadhakkarun. Okey. Tajwid. Cuba tak apa. Wa anzalna. Na je mak asli. Betul. Tapi ada yang lain. Na memang mak asli tapi nun mati bertemu zai. Ada dengung. Ada nama lah. Ikhfa hakiki. Ya, nama dengung tu dipanggil ikhfa hakiki. Lepas tu zal. Zal tu lam mati. Lam yang bertanda sukun tu. Namanya kita panggil dia izhar mutlak. Kita panggil dia. Lepas tu na mad asli. Macam kawan cakap. Okey, terus. Fi mak asli. Ha pun ha mak asli. Asalnya, betul. Ha asalnya mad asli. Tetapi dia ada tanda mad. Tanda mad yang di atas alif tu. Tanda mad maksudnya tanda panjang. Tanda panjang ya. Okey, sebenarnya dia memang ha tu mad asli. Kalau kita berhenti fi ha. Ha memang mad asli lah. Tapi bila ada tanda mad, dia ada macam cara membaca yang lain lah. Ya. Cara nak baca panjang. Panjang tu 4 atau 5 atau 6 harakat. Kadarnya ataupun nak baca juga dengan 2 harakat saja boleh. Fiha ayatim boleh ya. Itu ada nama bacaan lah dan nama torik yang berbeza. Macam Kak Ayah tadi dibaca agak-agaknya macam 2 tadi. Fiha ayatim, dia tak baca panjang. Boleh ya. Tak ada masalah pun. Jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Nama hukum dia ya. Mad badal. Ya, betul. Mad badal. Mad badal ini khas untuk huruf hamzah sahaja. Huruf lain kita akan panggil mad asli. Tapi kalau hamzah baca macam mad asli. Tapi kita nama dia mad badal. Nama dia ya. Lepas tu? Ya, tu mad asli. Lepas tu ada alif maksurah. Betul. Maksurah alif pendek. Okey. Tim bayina. Tim tu. Sebenarnya bawah huruf ta tu ya. Tim tu bawah huruf ta sebenarnya ada tanwin. Tanwin di bawahnya sebenarnya. Tapi kita tak nampak 2 baris. Kita nampak 1 je baris dia. Sebab 1 baris tu telah ditukarkan kepada huruf mim. So ini tanwin sebenarnya. Tanwin bertemu huruf ba. Apa namanya? Iklab. Iklab. Ya, iklab.
Bayyina nama asli kita ada alif surah. Til la'allakum, tin tanwin berjumpa dengan lam idgham bila. Bila, ya. Idgham bila gunnah. Maksudnya tak boleh dengung. Tak boleh bayyinatil, tak boleh lama. Sebab tu dia bagi bila gunnah. Bila maksudnya tanpa. Gunnah maksudnya dengung, tanpa dengung. Bayyinatil la'allakum. Nampak terus je. Gitu. Pendek. Okey. La'allakum. Apa? Izhar. Ya. Mim mati ya. Mim mati izharus syafawi. Mim bertanda mati. Okey. Tazakkaruka tu ada hamas ke? Tak, dia kalau nak hamas tu mesti mati. Sekarang dia ada baris, dia tak ada. Tak ada sifat. Tazakkarun. Karun kalau rule, kalau kita apa ni di baca wasal dia jadi mak asli. Betul. Diwakafkan dia jadi ma'arif disukun. Ya, betul. Dan ra ni ada sifat. Sifat tebal atau nipis. Ya, taqim. Jadi buatlah bunyi dia ala-ala tebal sikit. Jangan tak tazakkarun. Itu biasa. Tazakkarun. Dia macam berat macam tu. Macam meneran je. Dia nak bagi berat tu kan. So kena bagi beza sikit lah. Okay, kita ini masih dalam bab ikhfa hakiki ya, nama dengung ya. Seterusnya dia ada 15 huruf yang sebelum ni sampai hari ni huruf sin. Sin di situ min ayatin au nun. Nampak dengung tu sebelum huruf sin tu ya. Au nun siha. Dia tu. Okay, min nun tanda mati. Min nun kalau tanda mati. Izhar bacaannya jelas, dengung, tidak berdengung, pendek min. Ya, itu dipanggil izhar halki. Sebenarnya nun mati bertemu huruf halkum sebenarnya. Hamzah adalah salah satu daripada huruf halkum sebenarnya ya. Huruf halkum ada 6 ya. Tu senang tapi tip lah, kita bagi tip cara nak ingat nun tu ada tanda cuik kecil tu. Kalau tanda cuik kecil tu memang bacaannya pendek, tak dengung, jelas dan namanya izhar halki. Memang kita dah bagi awal-awal, senang ya. Lepas tu hamzah yang dibaca dengan kadar 2 harakat seperti mad asli tetapi namanya mad badal. Okey. Ya pendek, hanya baris ya, hanya satu baris, tidak ada apa-apa hukum tajwid. Tin. Ni tanwin. Tanwin di bawah sama je. Ini sama geng dengan nun mati tadi. Ya, tanwin tu kalau nampak sama je potongan dia tu potongan tanwin tu sama je, sama dengan nun mati yang pada min tadi. Ini juga izhar halki. Tanwin bertemu huruf halkum. Huruf halkum di sini adalah hamzah. Tadi huruf halkum hamzah, sekarang pun hamzah juga ya. Okay, au pada huruf waw sukun. Huruf waw sukun sebelumnya baris fathah, baris atas itu dipanggil waw, itu dipanggil huruf lin ataupun harfu lin. Harfu dengan huruf sama maksud. Lin maksudnya lembut. Sebenarnya kita kena lembutkan dia. Okay, nun pertama ada baris, tak ada apa-apa. Nun kedua tu yang tak ada baris. Ini ya. Dia berbeza dengan nun yang tadi min tadi. Yang nun pada min tadi dia ada tanda cuik tu, tanda mati. Itu dipanggil tanda mati ataupun sukun dia panggil. Sukun dengan mati sama ya. Tapi yang nun yang ni tak ada tanda, kosong. Ini yang dengung selalunya. Kalau bertanda cuik kecil tu, tanda mati tak dengung. Tapi kalau kosong, mati juga sebenarnya. Ya, nun mati yang mula-mula tadi pun nun mati. Yang ini juga nun mati. Tetapi ini dia bezakan. Kenapa dia bezakan ni? Ini semua panduan untuk kita membaca dia lah. Sebab dia dah susun cara membaca macam tu, jadi dia bagi tahu kita. Kalau nun tanda mati bertanda, maksudnya tak dengung, pendek, jelas. Namanya izhar halki. Tapi kalau nun tu kosong, tak ada tanda, maksudnya dia mati juga. Tapi bacaannya dengung di sini ya. Nun mati bertemu huruf sin, ikhfa hakiki nama dia. Dan hujungnya siha, ha adalah mad asli. Dan seterusnya qaulan sadida. Qaw sama dengan au tadi. Waw sukun ataupun waw mati. Sebelumnya baris atas ataupun baris fathah. Itu harfu lin ataupun huruf lin. Lam ni pada atas lam alif ni tanwin dia tanwin juga. Sama macam kat ujung tu. Sadida ada tanwin juga tapi dia sengit kat sini. Kalau kita tengok bandingkan. Sadida atas dal ada tanwin tapi sama je bentuknya, tapi yang ini macam cara dia letak tu macam tersengit sedikit ya. Itu bukan sengaja ya. Yang sengit ni berdengung, yang di hujung yang sama tu tak dengung ya.
kita kena ingat di situ sedikit lah. So qaulan tanwin, cara kita menyebutnya tanwin bertemu huruf sin. Ikhfa hakiki juga. Lepas tu, tapi kalau nak berhenti qaula. Kalau nak berhenti boleh. Ingat kita boleh wakaf di mana-mana sahaja ikut nafas kita. Qaula, la dibaca dengan 2 harakat. Namanya mad aiwad nama dia. Bukan mad asli ya. Beza mad asli dengan mad aiwad, mad asli dia hanya ada 1 baris atas sahaja. Single kita kata. Single baris atas. Tapi mad aiwad dia ada double. Double baris atas. Itu beza dia. Tapi kadar bacaan sama, bunyi bacaannya sama. Maksudnya cara membacanya sama. Dan mad aiwad hanya ketika waqaf sahaja. Kalau terus tak ada mad aiwad. Tapi mad asli, waqaf pun ada mad asli, terus pun ada mad asli. Nampak mad asli tu lebih pelbagai lah sebenarnya. Okay, sadi di mad asli bari bawah. Dia da tu sama dengan qaula. Waqafnya mad aiwad 2 harakat. Tapi kalau tak nak waqaf, contoh nak terus qaulan sadi dan khamsah. Saya masuk bari bawah. Contoh sadi dan khamsah. Tadi bacaannya dan. Dan ni tengok tanwin dia sama. Bacaannya pendek, jelas, tidak berdengung. Ambil terus namanya izhar halki. Nama dia ya. Okey, kita panggil Siti Nur Laila dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatun sadisuhum. Ni mim ni ada mim mati. Betul. Mim mati Nama? Mim mati bertemu dengan sin, dia ikhfa hakiki. Izhar Sorry. Izhal haqi. Izhar syafawi. Yang izhar. Yang izhar nun ada tanda mati. Sekarang mim. Mim tanda mati, izhar juga tapi syafawi. Ya betul. Izhar syafawi. Ni tanwin bertemu dengan sin tadi ni jadi ifa hakiki. Ifa hakiki. Sim alif ni ma asli. Di suhum ni mim mati jadi juga ifa syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi Izhar syafawi. Okey, ni qutilal insanu ma akfarahu. Ya betul. Qutilal lam ni jangan cakap, saya cakap. Hamzah wasal bertemu dengan lam ni alif lam kamariyah. Alif lam kamariyah. Insa. Ini tanwin. Ini Hamzah tak ada tanwin. Tak ada tanwin di situ. Insa. Nun tu tak ada tanda. Nun tak ada tanda jadi nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu sin. Ikhfa hakiki. Betul. Okey, sin alif ni mad asli. Okey. Numa ni mad wajib mutasil. La. Bukan. Ni tadi sekejap. Dia ini kita boleh baca 4, 5, 6 harakat. Betul. Dia bersambung dengan yang hamzah ni kita panggil hamzah ada alif. Hamzah ada alif ni Kan mak wajib. Mak satu lagi. Mak jaiz ya Ustazah? Ya betul, dia 2. Kalau bukan mak wajib, mak jaiz. Okey. Itulah mak jaiz mufasil ya Ustazah? Ya betul. Mak jaiz mufasil. Farahu ni mak silah qasirah ya Ustazah? Betul. Ya betul. Okay. Baca hu akfarahu wa idza. Kalau baca hu kita sambung itu mat silah qasirah. Tapi kalau berhenti mat silah tak jadi. Akfarah. Mat silah tak ada ya. Bila kita berhenti mat silah hanya sambung saja. Kalau berhenti ada ha tu ada sifat apa? Hamas. Sama dengan kaf tu. Ada sama. Ya juga. Hamas juga. Akfar. Dan ra sifatnya. Ra tidak tebal. Yeah.
Tafkhim ya. Tafhim Okay, ya. kita bagi setiap orang berpeluang baca. Nanti saya ulang yang semalam. Saya rasa hari ni orang yang ada dalam ni ada seorang je yang datang semalam. Jadinya nanti saya bagi tahu yang tentang yang saya hantar dekat grup semalam ya. Yang pasti anda semua memang tak tahu. Okey. Kita bagi Terima kasih Ustazah. sama. Okey. Kita panggil, saya rasa nama tadi yang masuk dulu tadi Dr. Nuraisah, dia masuk dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ya, kawan kita membaca wa iza, dia membaca dengan kadar agak-agak dua harakat. Saya nampak ya. Tapi bila dia baca panjang. Ya betul ya. Sebab yang pertama tu ada tanda mat juga tapi boleh dibaca dua, tapi yang su memang tak boleh dua. Sebab tu dia betul kan tadi ya. Okey, silakan tajwid. Okey, za alif tu mat asli. Betul. Asalnya dia adalah mat asal asli, asli, tapi boleh dibaca panjang. Boleh 4 atau 5 atau 6. Tapi kawan kita baca dengan 2. Boleh ya. Okey, terus nama dia apa? Okay. Mat wajib. Nah, dia kalau macam ni memang nama dia mat jaiz. Mat jaiz. Mat jaiz munfasil nama dia. Okey. Okey, ra tahkim. Tebal. Mat asli. Betul. Okey, Allah tu alif lam syamsiah, ada sabdu. Dia memang Allah ni dia tak payah alif lam syamsiah. Allah ni memang khas untuk kalimah Allah dibaca tebal. Ya, Okay. alif lam syamsiah ke alif lam qamariyah tu untuk kalimah lain. Kalau Allah dia memang khas dia, kita tak panggil alif lam syamsiah, memang kita baca kalimah Allah dibaca tebal, kita kata. Okey. Tapi dia ada istilah dia lah. Lafzul jalalah. Kalau saya sebut cara Melayu, kalimah Allah. Tapi kalau nak Arab sikit, lafzul jalalah. Tebal tu pun ada istilah Arab dia. Taghlis. Lafzul jalalah taghlis. Kalau nak Arab sikit lah. Tapi maksud dia tadilah kalimah Allah dibaca tebal. Ya, okey. Pau tu wahakulin. Betul. Min su tanwin bertemu sin tu ihfa hakiki. Okey. Su panjang mat wajib. Ya, betul. Tanwin bertemu fa tu ihfa hakiki. Betul. Lam alif la mat asli. Betul. Maradda maradda tak ada. Ra tu ra tafkin. Okey. Dah dan la kalau mati lah kalau sambung lahu. Ya. Mak silah apa tadi? Ya, kalau sambung. Mak silah qasirah. Ya, betul. Kalau sambung lahu, bacaannya tak boleh berhentilah sambung, itu namanya mat silah qasirah. Tapi kalau berhenti ataupun waqaf, kita baca lah, ada sifat hamas gitu. Ya, betul ya. Dan kalau kita berhenti pada su, macam mana nak berhenti kat situ? Macam mana? Kita tanya orang baca dulu. Ada macam mana berhenti? Su'al. Ya, betul. Okay, namanya apa kalau berhenti? Tak tahulah, tak ingatlah Ustazah. Tadi kawan kita baca su'an fala. Sampai dia cakap tanwin bertemu fa, ikhfa hakiki, betul. Itu cara sambung. Tapi kalau cara waqaf dia dah bagi dah. Su'a, ya, kadarnya 2 harakat, namanya mad aiwad yang tanwin bari'at. Ya, mad aiwad. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita panggil saya ikut list saja ya. Saya panggil Ilah. Silakan Ilah. Ilah. Kalau Ilah tak dengar, kita panggil orang lain dulu ya. Kita panggil Izan. Silakan. Ustazah, saya tak boleh, dah lama tinggalkan, dah sebulan lebih. Dah 2 bulan. Cloud Ustazah dah dalam ni. Saya nak follow je dulu. Refresh. Kita panggil saya panggil Maida, lepas tu saya panggil Norizan. Ya. Okey, saya panggil Maida dulu. Silakan sama boleh. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La
لا يلأث من روح الله إلا القوم الكافرون. Ulang, siapa Abang Ida? Ulang. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Okay. لا ما أصلي ya hafulin sumir Ya mati harfulin. ya mati hafulin mirab bi idgham bila gunah Sebut. Apa jumpa apa? Bagi tahu kawan. nun jumpa ra. Ya, nun mati jumpa ra. Idgham bila Mati jumpa ra, idgham bila gunah dan ra sifat takhim. Waw hafulin, waw mati. Yang kedua cakap. Yang tadi ya. Tadi ya, yang ni waw hafulin yang kedua. Illah lafu jalallah takib nipis. Nipis tarkib betul lah. Lafzul ya. Lafzul jalallah. Jalan. Ilal tak ada kan susah. Lepas tu Ila lama asli. Lepas tu ada iza komar lam sukun. Yang ada tanda tu iza komari. Kalau Maida lama tak join, tengok dia kalut. Itulah saya ni lah baru kembali ke dunia. Dia memanglah saya tahu kalau orang dia lama rehat, memang kita faham dia ada urusan, tapi bila dia lama rehat dia kan. Dia kalau tidak hari tu dia dah laju je macam train ya. Saya dah laju tapi saya lupa yang di. Ya betul. Okey, illa kecil tu. Kalau katalah kita berhenti illa la mad asli kalau berhenti. Tapi kalau kawan baca illal mad asli tak ada. Dia terus masuk alif lam. Alif lam tadi kita sebut izhar komari. Okey, betul. Lepas tu waw hafulin. Okey. Lepas tu kita jumpa izhar komari lagi. Komari ni adalah alif lam komariah ya. Cumanya dia ada nama dia sebenarnya izhar komari. Tapi kalau yang tak tahu dia sebenarnya alif lam komariah sebenarnya. Okey, lepas tu ma asli. Ya. Ru ma asli wakaf ma'arid li sukun. Ru tebal. Ya, tafkhim ya. Okey. Kita ini huruf shin tapi huruf-huruf ikhfa hakiki ni ada 15 ya. Saya kata kalau idgham bila gunnah, nun mati atau tanwin bertemu lam atau ra. Lam dengan ra. Itu huruf-huruf idgham bila gunnah. Kata pula huruf-huruf idgham ma'al gunnah. Nun mati atau tanwin juga. Yang tadi nun mati atau tanwin bertemu lam atau ra. Sekarang kalau idgham ma'al gunnah, nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf. Menu, mim, ya, nun, waw. 4. Lepas tu kalau ada yang ini pula yang bab kita ni sebenarnya nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa hakiki. Nampak? Yang tadi idgham bila gunnah 2 je, lam dengan ra. Idgham mak gunnah 4 je, mim nun waw ya. Senang nak ingat ya, tapi yang ni banyak. So tak payah hafal-hafal. Kita ingat yang pendek-pendek tadi ya. Kita ingat yang pendek-pendek tu, terus yang panjang ni kita nampak sendiri. Kita terus tahu ya. Kita tinggal tadi nun mati atau tanwin bertemu ba, iklab. Nampak 1 huruf saja. Jadinya yang ini yang paling panjang ya. Namanya ikhfa hakiki huruf shin. Tak payah hafal tapi kita insya-Allah kita kenal dia. Seterusnya saya tak payah buat yang merah, saya panggil list tadi ya. Saya panggil tadi saya cakap siapa tadi ya? Sekejap lupa pula saya tadi. Mana siapa nama ni? Apa saya panggil tadi ya? Saya pun lupa. Tak dengar. Saya dengar sampai Maida je. Ya, sampai Maida je ya. Okey, tak apa. Dr. Nur Aisyah tadi dah Dah, sudah. Sudah ya. Saya akan panggil Rosniza dulu ya. Silakan. Kita muka surat 14 ya. Muka surat 14, 2 baris dari bawah. Silakan. Boleh Ustazah? Sebab lama tinggal. Apa dia? Lama tinggal. Tak apa. Ada je, tak lupa insya-Allah. InsyaAllah.
Min sya'air. Oh, yang merah ya. Tak payah yang merah pun tak apa. Bawah hitam tu. Yang hitam tu je. Lain bawah dia tu. Sekejap. Wayun. Ya, betul. Sekejap ya Ustazah. Iza. Wayun shi. Qulna idzan syatata. Nanti kau cakap mana ni? Kita punya sebab hari ni kawan kita tak share dekat skrin kan? Bukan dia memang min sya'ar tadi. Tak apalah baca min sya'ar tadi. Baca itu je. Sebab yang tadi tu tak ada. Yang awak baca tu tak ada dalam buku kami. Silakan. So nun mati bertemu dengan shin ikhfa hakiki. Okay. Sya'air mat wajib mutasir. Ya, sya'ar. Dia macam tu tau. Bukan i tu. Itu tak masuk sebenarnya. Tapi sya'ar. Itu mat wajib mutasir. Mat wajib mutasir. Sebab i tu, i boleh jadi i, boleh jadi a, boleh jadi u. Alright. Lepas tu ir. Ir ro tarkik. Ya, tarkik. Ro tarkik. Okay. Terus? Qulna lam sukun. Ni yang dia baca tadi. Lah, ini satu baris kan. Satu baris je dengan min sya'ar tu. Saya kata tadi baca baris bawah dia, saya kata. Apa? Okay, so qulna. Na mat jaiz mufasil. Okay. Lam tu, lam sukun tu nama dia? Lam sukun. Betul tak? Nama dia izhar mutlak kita panggil. Izhar mutlak. Lam yang ada tanda sukun. Tanwin tanwin bertemu dengan shim ikfa hakiki. Ya, betul. Betul tak? Betul. Ya. Ikfa hakiki. Tapi dia bukan shim tau, dia shin. S-H-I-N. Shin. S-H-I-N. Shin. Shin. Shin, bukan huruf shim. Ya. Shin. Tanwin bertemu dengan alif syatoto. Itu tak tahu Ustazah yang tu. Itu wakafnya syatoto. To yang terakhir itu bila wakaf 2 harakat. Ya, so itu dipanggil mad iwad dipanggil. Iwad. Dia tak senang cerita mak iwad ni tanwin atas. Dia ada tanwin atas, lepas tu dia ada alif. Gitu ya. Bila berhenti dia akan jadi syatoto. Dia maksi. Tapi kalau kita nak terus syatoton. Bila kita baca ton, syatoton wayun. Saya bagi contoh saja ya. Sebab kalau kita baca dia syatoton, kita tak boleh berhenti untuk sambung. Jadi kalau kita baca syatoton, tanwin sama, nama dia izhar halki. Tapi kalau kita berhenti, syatoto mad iwad. Okay, kita panggil ikut list kita ya. Kita panggil Zarina. Silakan. Zarina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunshi'ul shahabal lisaqal. Ada kena betulkan lagi Zal. Cuba lagi. Wa yunshi'ul sahabal Okey, dengar saya buat ya. Wa yunshi'us. Dia bukan syi'ul. Memang ada lam kat situ. Tapi bila ada sabdu, kita kena masuk bacaan kita pada sabdu terus. Dia tak jadi syi'ul. Wa yunshi'us sahabath. Yang ni pun sama. Kita tak baca bal. Tak ada. Memang ada lam, saya tahu. Tapi bila ada sabdu tu selepas lam, bacaan kita kena masuk kepada huruf yang bersabdu. Kita kena tinggal lam tu. Ya. Sahabat. Berarti tak ada li. Baris bawah tu untuk sa tu. Baris bawah bukan untuk lam. Lam tu mati. Ya. Sahabat thiqal. Cuba.
Wa yunshi'us sahabal siqal. Ya, ha, dua harakat tu mad asli. Wa yunsihus sahabal siqal. Bukan bal, dia bas thiqal. Basiqal. Ya, dan berhati-hati dengan huruf hamzah. Sebab tadi baca tu bunyi hamzah macam ain. Hamzah bukan huruf ain. Hamzah ni bunyi macam alif. Cuba lagi. Wa yunsi'us sahabas siqal. Ya, okey. Tajwid. Wa tak ada apa. Betul. Yun. Hmm. Yun. Ada dengung. Ada dengung, ada nama lah. Nun mati. Wajibal. Wajibal guna. Wajibal tu mesti nun sabdu. Nun yang ada sabdu. Ini yang ada sabdu. Ini nun mati bertemu huruf shin. Wayun. Ada dengung. Ada nama. Bila guna. Guna. Bukan. Nun mati bertemu huruf shin namanya ikhfa hakiki. Okay. Okay, si us macam tu ya, si us. Bayun si us. Hamzah. Hamzah tak ada apa-apa tapi bacaan dia tu huruf bunyi dia macam bunyi alif. Dia bukan huruf ain. Itu je yang kita kena jaga ya. Tapi selepasnya ada alif lam. Alif lam apa? Alif lam qamariyah. Sabdu. Terang-terang tu alif lam. Ada sabdu lepas lam. Alif lam lepas tu sabdu. Ni alif lam syamsiyah. Oh, ada sabdu alif lam syamsiyah. Ya, kalau tak ada sabdu alif lam qamariyah. Qamariyah. Ha ma asli. Okey. Bal. Tanda bal. Bas. Ni kat sabdu tu. Bas. Kali kedua alif lam. Alif lam ada sabdu. Alif lam syamsiyah. Ya, betul. Sin sabdu bertemu dengan bas. Tadilah bas. Ya, okey. Betul hujung. Tiqo. Ma asli. Okey, tapi berhenti jadi Mad. Ma'arid li sukun. Oh, ma'arid li sukun. Ya, kalau kita berhenti. Okey, terus. Terus, sila. Summa idza sya'a ansyarah. Syarahu. Betul? Min bersabdu. Ni baru wajibal guna. Ya, betul. Idza ikhfa. Mad asli. Idza ma asli alif hamzah di bawah tu ada. Tidak ada hukum bacaan, tak ada. Itu alif dengan hamzah tu itu adalah huruf hamzah. Tadi cuba tengok ayat yang pertama. Tadi wa yunshi'us. Di situ hamzahnya duduk di atas huruf ya. Hamzah ni perangai dia. Dia ada yang kawan kita gariskan min tu. Kalau ayat atas dia min tu, hamzah dia tak bertinggi atas apa-apa huruf pun boleh hamzah juga. Tengok ayat yang tu yang atas dia yang kawan di skrin kita ya. Min tu hamzah dia. Dia tidak bertinggi atas mana-mana huruf. Tak ada masalah. Dia huruf hamzah ya. Tapi yang tadi yang kawan-kawan kita baca tadi wa yunshi'us, tengok hamzah tu dia bertinggi di atas huruf ya. Huruf ya tak pakai, tak ada fungsi. Itu huruf hamzah juga. Wa yunshi'us, nampak hamzah tu ya. So sama dengan yang ni. Hamzah ni duduk di bawah alif. Itu yang kawan kita kata alif hamzah. Alif tak pakai. Jika hamzah tu bertinggi di atas ataupun di bawah apa-apa huruf, makanya huruf itu tidak berfungsi. Dia memang huruf hamzah lah. Huruf hamzah biasa. Tidak ada apa-apa. Macam syi'us tadi lah. Okay? Tidak ada. Zama asli. Sya ma jaiz muntasil. Mad wajib. Mak wajib. Mak wajib munfasil. Muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Hamzah tak ada apa. Nun tu, nun mati bertemu shin. Dengung. Dengung. Bila guna. Bila guna ada huruf lam dengan ra, ni tak ada.
Ni nun mati bertemu shin macam yang tadi, macam awal-awal tadi. Wa yun nun mati bertemu shin. Ni nun mati bertemu shin juga. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ra tebal. Dia bukan Syarah. ikhfa. Dia ikhfa. Ikhfa. Fa. F-A-K. Ikhfa Dia jangan hakiki. fa, tak fa. Fa. Ikhfa. Ikhfa. Je tu. Ikhfa hakiki. Okey. Tu ra tebal, lepas tu hujung tu. Ta marbut. Ini bukan ta marbutah, ini memang huruf ha. Ini adalah huruf ha. Ini bukan ta marbutah. Ta marbutah bentuk dia betul sama, tapi ta marbutah ada 2 titik di atas bulat. Tapi sekarang ni dia tak ada titik, dia memang huruf ha. So syarah. Kalau kita berarti syarah ada sifat angin. Angin, hamas. Angin, hamas. Kalau kita berhenti, waqaf. Tapi kalau kita terus, ansyarahu, hu ada nama. Mad silah. Mad silah. Qasirah. Itu 2 harakat. Mad silah ni ada 2. Ada yang dibaca 2, ada yang dibaca lebih panjang. Kalau yang ini dibaca 2. So nama dia mad silah qasirah. Qasirah tu sebenarnya pendek. Pendek tu maksudnya dibaca dengan 2. Kalau yang panjang tu mad silah tawilah. Tawilah maksudnya panjang. Itu selalunya ada tanda mad selalu. Ya. Pada huruf yang kedua lah ada tanda mad ya kalau kita ya. Okey. Kita terus ya. Kita ada masa lagi. Kita bagi yang apa? Izan nak cuba ke? Silakan. Kena nak cuba. Ila nak cuba Ila. Silakan Ila. Silakan. Kita muka surat 14 ya, ayat terakhir. Ila, sila. Kenapa kita tak dengar ya? Ila cek mikrofon. Kenapa kita tak boleh dengar? Bagi izan dia Ustazah. Itulah. Ila, kita tak boleh dengar suara Ila. Kita tak tahu kenapa. Ya, kalau Ila dapat dengar ya, kita tidak dapat mendengar suara Ila. Ya. Jadi kita akan bagi pada kawan ya. Izan. Cuba Izan. Jangan takut ya. Silap pun tak apa. Sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Nun mim tak ada apa Ustazah ya? Mim tak ada. Dia kalau ada satu baris, single baris tidak ada apa-apa. Yang mati tu, yang tak ada baris tu yang ada. Okay. Nun bertemu shin ifa hakiki. Sebut je. Nun mati bertemu Nun mati bertemu shin. Ifa hakiki. Okay. Mim alif mad asli. Betul, tapi syarri, ra, ri tu ada sifat ke? Ra ni apa tadi yang tebal tu? Nipis. 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 Ra nipis. Apa tadi saya lupa. Tarqiq. 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 Ra nipis. Okey. Lepas tu Muhammad apa tadi? Okey, lepas tu? Khalaqa. Tu ada kalau khalaq qalqalah kubra. Ya. Cara dia khalaqa. Satu sebut ya. Khalaqa. Gitu ya. Bunyi qaf tu Q-O-K. Khalaqa. Bunyi dia qalqalah kubra. Ya. Terus? Okey. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nun mati bertemu shin ikhfa hakiki. Ros sabdu tadi tarqiq ra tarqiq. Sabdu tu tak penting. Ra baris bawah. Ra baris bawah. Tarqiq ya. Tarqiq. Ra alif mad asli. Tanwin qaf tu ada maksud ni Ustazah? Ada tanwin tu, tanwin 2 baris. Tanwin bertemu hamzah Ya, hamzah huruf halkum ya. Apa lupa dah Ustazah tanwin bertemu hamzah. Ya, kalau dia bertemu huruf halkum, kita panggil dia izhar halki. Bertemu hamzah tu. Izhar halki. Sebab hamzah tu huruf halkum. Halki tu maksudnya halkum. Ya? Izhar halki. Maksudnya bacaan pada qin
jelas tidak berdengung. Itu maksud dia ghasiqin. Dia tak ada Okey. ghasiqin. Nah, dia tak boleh lama pada qin tu, pendek. Hmm. Dia panggil izhar halqi. Bacaan pada qin. Lalu, Okey. Za alif mad asli. okay. Wa qab. Qalqalah juga. Qalqalah kubra. Qab waqa. Ha, Wa waqa. qab. Ha. Qalqalah Qalqalah kubra. kubra. Ya. Okey. Okey, saya ada siapa nak tanya di sini? Sebab semalam saya ada share maklumat tu, tapi saya pasti kalau anda baca pun anda tak faham. Jadinya saya nak sebut di sinilah. Itu yang saya hantar di grup tu. Saya cakap semalam, kalau kita tanya siapa Nabi Muhammad, kita tahu nak jawab. Betul tak? Siapa Nabi Muhammad? Siapa? Nabi berbangsa Arab Quraisy. Kita tahu asal usulnya lah. Okey, kalau kita tanya pula siapa Bani Israel, apa asal usul dia orang? Kita tahu juga insya-Allah. Bani Israel ataupun Yahudi ataupun Jewish yang ada hari ini, dia adalah asal usulnya daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub, ya. Okey, sebab Nabi Yaqub tu nama lain dia. Saya tak panggil nama nickname, bukan nickname lah. Nama lain Nabi Yaqub adalah Israel, nama lain dia. So hari ni yang kita kata dalam Quran Bani Israel, Bani maksudnya keturunan, anak cucu cicit. Bani tu, ya. So keturunan Israel. Israel tu Nabi Yaqub alaihissalam. Pun kita tahu jugalah mana siapa bapa dia, kita tahu kan. Tapi kalau kita tanya siapa kaum Nasrani ataupun Nasara yang Kristian lah, kita tak tahu. Macam saya sendiri pun tak tahu. Lama saya tak tahu. Yang saya tahu kalau tanya pasal Nabi Muhammad, saya tahu insya-Allah bermula daripada Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim tu dia bukan orang Arab, dia bukan orang Bani Israel, dia bukan juga orang Nasrani atau Kristian, bukan. Nabi Ibrahim bukan. Dia berbangsa Hebrew. Hebrew tu bangsa dia tersendirilah dan dia ada bahasa dia sendiri. Ya. Tapi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri, ya. Isteri pertama Nabi Ibrahim, Sarah, dia tak ada anak. Sarah dengan Nabi Ibrahim sampai umur, kita kata umur warga emas lah, senang cerita. Ya, umur warga emas, memang Sarah dengan Nabi Ibrahim tak ada anak. Jadi lepas tu Nabi Ibrahim ada isteri yang kedua, Siti Hajar, muda. Yang kita ibadah haji, ya, ibadah haji, apa sa'i, ya, sa'i daripada Safa ke Marwah, lepas tu tawaf tu semua, ya, itu sebenarnya meraikan, sebenarnya mengingati peristiwa isteri kedua Nabi Ibrahim, ya, yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar isteri keduanya muda dan Nabi Ibrahim dapat anak daripada isteri yang kedua. Isteri pertama belum dapat anak. So Nabi Ibrahim tadi dapat anak yang bernama Nabi Ismail. Yang haji tadi tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ismail, tentang mak dia Siti Hajar. Yang sa'i tu mak dia. Masa tu Nabi Ismail baby lagi, ya. Mak dia nak cari air, ya, ulang alik 7 kali untuk mencari air. Itu mak dia Siti Hajar. Lepas tu daripada Nabi Ismail dihantar, ya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar isteri kedua dia Siti Hajar tadi dan bayi tadi Nabi Ismail ke tanah Arab. Sebab Nabi Ibrahim dia bukan orang Arab. Bukan ke Mekah Madinah, bukan, ya. So dihantar ke tanah Arab. Masa tu bila dihantar jadi, tapi bukanlah terus Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad, tak. Dia 10 keturunan lebih lah lepas tu. Dia orang luar tapi dari duduk situ membesar, akhirnya dia berkahwin dengan wanita Arab. Jadinya tapi untuk sampai kepada Nabi Muhammad tu banyak keturunan. Tak silap saya 10 ke lebih, insya-Allah 10 keturunan ke apa, barulah Nabi Muhammad lahir. Itu salah kata apa, asal usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh biarlah kita tahu sikit, ya. Bani Israel pula tadi, Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu siapa pula? Okey, daripada Nabi Ibrahim tadi, ya. Nabi Ibrahim daripada isteri kedua tadi. Kita ambil isteri kedua dulu, ya. Bila isteri kedua dapat Nabi Ismail, itulah asal berakhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan lepas 13 tahun, sekitar 13 tahun kemudian baru isteri pertama dia yang bernama Sarah tu dapat anak. Betul tak? Maksudnya dah jarak beza tu abang dengan adik tadi kan. 13 tahun, ya. So daripada isteri yang pertama Sarah tu, Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia dapat anak, ya. So daripada Nabi Ishak ni, anak dia Nabi Yaqub. Ishak pula melahirkan Nabi Yaqub. So Nabi Yaqub ni cucu Nabi Ibrahim, ya.
So melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub itulah nama dia Israel. Yakub tu pula bapa Nabi Yusuf. Kita memang mahir tentang kisah Nabi Yusuf. So hari ni Jewish, kita kata Yahudi, Jewish. Jewish tu bahasa Inggeris, ya. Kalau Bani Israel ada dalam Quran, kalau Yahudi ada dalam Quran, tapi Jewish tak ada dalam Quran lah, sebab tu English kan. So itu adalah keturunan Nabi Yakub lah salah. Nabi Yakub ni ada adik. Senang cerita, dia ada adik. Adik atau abang, sebab dia tak sebut adik atau abang. Tapi brother lah maksudnya kan. Daripada nama dia Aish, nama dia. Kita tak tahu pun nama dia. Aish inilah asal usul keturunan orang Rom sebenarnya. Sebab semalam surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Ar-Rum tu Rom. Rom dekat Itali tu. So asal usul orang Rom tu, sebab kat Rom tu lah orang Kristian, dia ada pusat ibadah dia kat Rom tu, kat sana Vatican tu ada dekat situ. Macam kita tempat ibadah kita Mekah Madinah, untuk orang Rom ni pusat ibadah dia di Vatican, ada di sana di Rom Itali sana ya. So Rom ini asal usulnya tadilah cucu cicit yang adik-beradik Yakub tu, bukan Yakub, seorang lagi Aish namanya. Daripada tu, so senang cerita, Yakub melahirkan Bani Israel. Apa tu yang brother dia tadi, tak tahu abang ke adik, dia tak sebut. Melahirkan pula kaum Nasrani. Nampak dia orang sebenarnya cousin sebenarnya. Sebenarnya bukanlah jauh mana pun sebenarnya. Tapi dalam Islam, 3 agama yang besar lah dalam Islam. Islam sendirilah. Islam sendiri Nabi Muhammad. Dan 2 lagi daripada ni tadilah. Keturunan Nabi Yakub AS, iaitu yang Jewish hari ni kita panggil. Bani Israel. Dan Nasrani, Kristian. Itu daripada brother Yakub tadi, nama dia Aish nama dia, daripada dia permulaan bangsa Rom tadi. Bangsa Rom tu yang hari ni orang kita kata orang Kristian lah. Masa tu Nabi Isa belum ada, belum wujud lah, jauh lagi ya, Nabi Isa belum ada. Jadi pada awal-awalnya orang Rom tu dia mengikut agama bangsa lain. Dia mengikut agama Yunani. Yunani tu popular nama dia kan. Yunani ni kalau kita tanya kat mana Yunani dekat Greek. Greek tu dekat Turki. Peta Turki, peta laut tu Greek sebelah dia. So di situlah asal usul Yunani tu. Yang zaman Yunani, Greek ataupun Greece ya, dia memang banyak patung. Banyak patung sampai dekat Itali tu pun banyak patung ya. So diorang memang agama diorang banyak patung-patung. Itu dipanggil sebenarnya orang Yunani tu sebenarnya pun kalau kita baca, masya-Allah, orang-orang Yunani tadi, kaum-kaum Yunani adalah cucu ataupun keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ada anak. Anak Nabi Nuh tu bernama Yafits. Daripada Yafits itulah jadinya keturunan Yunani. Jadi yang Rom ni tadi asalnya dia orang tak ada agama, jadi dia mengikut agama Yunani tadi. Memang banyak patung. Tapi bila Nabi Isa diutuskan, bila lahirnya Nabi Isa dan seterusnya Nabi Isa menjadi nabi, so dia orang mula mengambil ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Nabi Isa tu telah ditukar-tukar, diubah-ubah. Dia tukar yang dia rasa suka, macam itulah. Yang mana dia rasa suka dia ambil, yang di mana dia rasa dia tak suka dia tak ambil. Gitu ya. Itu sedikit tentang asal usul kaum bangsa Rom tu lah. Tapi bangsa Rom tu sebenarnya orang Kristian lah. Kan, Kristian memang kat Rom lah, Vatican. Dia punya pusat tu, Vatican tu, dia punya ketua-ketua tu dipanggil Pope, dia panggil. P-O-P-E dia panggil macam tu lah, Pope ya. So at least kita tahulah sedikit-sedikit, sebab 3 tu yang besar pun dalam Quran. Dan Quran cerita 3 tu lah. Islam Nabi Muhammad, lepas tu Bani Israel, lepas tu kaum Nasrani. Memang 3 ni lah. Jadi paling tidak pun kita tahulah serba sedikit. Siapa nak, kalau rasa nak tanya silakan. Apa-apa saja. Sila. Saya sharekan sebab saya melihat di dalam tafsir Al-Quran. Ustazah, Saya. yang Nasrani Kristian tu, sampai sudah dia agama? Memang Kristian lah. Kristian ya? Ya. Cumanya setengah orang menyangka Nabi Isa orang Kristian. Tak. Nabi Isa bukan beragama Kristian. Nabi Isa dia adalah Jewish ataupun Bani Israel. Ya. Dia Jewish, Bani Israel, tapi ajaran dia ditentang oleh kaumnya sendiri. So in fact, dalam Al-Quran pun, dalam kisah dia pun, Nabi Jesus tu ataupun Nabi Isa AS tu sebenarnya yang nak bunuh dia, bangsa dia sendiri yang nak bunuh dia tu. Itu yang Allah angkat dia ke langit. Tapi bila dia dah peristiwa tu, selepas peristiwa tu, ajaran dia diambil oleh tadilah kaum Nasrani tadi. Dia orang memang duduk setempat.
ada yang hidup sezaman masa tu. Ya. Asal-asalnya mungkin tak setempat, tapi yang tak kala zaman Nabi Isa tu memang dia orang ada setempat di situ. Jadinya yang mengambil pengajaran Nabi Isa tu orang Israel, bangsa Israel, Jewish ataupun ni tapi yang mengambilnya bangsa lain, bukan bangsa dia. Bangsa dia tak terima ajaran dia. Bangsa dia nak bunuh dia sebenarnya. Tapi ajaran itu telah diubah-ubah. Diubah-ubah mengikut apa yang dia orang suka. Yang mana dia suka dia ambil, yang dia tak suka dia buang. Dia macam tu. Sebab tu dalam kitab dia, dalam Injil ataupun Bible kita kata ya, Injil adalah Quran ya, Bible tu English. Dia sebenarnya kita tak payah nak takut-takut sangat. Sebenarnya dalam tu ada je menyebut tentang menyembah Tuhan, berbuat baik, semua ada, tak ada masalah. Cumanya dia ada benda-benda yang ditambah-tambah ikut yang dia orang suka. Itu je masalah dia. Ya? Tapi kita kata ajaran tauhid dia orang ketiga-tiga ini semua sama. Ajaran tauhid dia sebab Nabi Yaqub alaihissalam pun orang Islam. Ya, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pun orang Islam juga, walaupun agamanya tak dipanggil agama Islam masa tu. Yang dipanggil betul-betul agama Islam ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya semua nabi adalah Muslim ataupun Islam sebenarnya. Okey. Bagi saya kalau kita faham ini pun ilmu kan, lebih baik kita memahamilah. Selama ni saya tak tahu. Kalau orang tanya pasal Nabi Muhammad, saya boleh cakap, oh ini asal-usul Nabi Muhammad apa-apa. Kalau orang tanya pasal Bani Israel, saya boleh cerita. Tapi kalau orang tanya pasal kaum Nasara ataupun Nasrani, saya tak tahu sebenarnya. Saya tak tahu dia orang ni sebenarnya bangsa apa. Asal-usulnya siapa, dari mana. Rupanya ya Allah, bukanlah jauh mana pun. Kalau Bani Israel keturunan Nabi Yaqub, kaum Nasrani ataupun Nasara yang Kristian tadi adalah kaum Yaqub punya, tak tahulah abang ke adik, itu dia tak sebut. Abang ke adik, tapi dia orang ada beradik kandung. Yaqub alaihissalam dengan Aish tadi, nama dia Aish bin Ishaq. Yang ni Yaqub bin Ishaq, dia orang ni adik-beradik kandung. Itu yang disebut. Cumanya tidak disebut adik atau abang. Jadinya dia orang tu, kalau ada dia orang beradik, keturunan dia orang tu kita panggil dia orang sepupu. Betul tak kan? Katalah abang adik kan, tak kisahlah siapa abang siapa adik, anak-anak dia orang tu dipanggil sepupu. So orang Bani Israel ni, Jewish ni sepupu dengan Kristian tadi sebenarnya dari segi asal usulnya. Siapa bapa dia orang permulaan. Okey, itu sedikit tentang Israel. Saya nak tanya apa, silakan. Tak. Jadinya dan Israel itu bermaksud Abdullah. Abdullah, siapa yang bernama Abdullah. Abdullah tu Abdun Allah sebenarnya, hamba Allah. So Israel maksud dia hamba Allah. Itu maksud dia sebenarnya. Meaning dia baik. Saya dulu ada anak murid saya lah. Dia orang Terengganu. Ya Allah, bila dia dengar saya cerita, ya Allah Ustazah, kat kampung saya dulu. Dia kata kat kampung dia dulu adalah satu kedai roti kat Terengganu. Tapi Terengganu besar kan. Jadi you tak tahu kat mana. Melainkan kalau you kebetulan satu kampung, adalah ke orang kampung saya tu dia ada kedai roti Israel. Jadinya semua orang kutuk, dia cakap. Teruk dia kena kutuk, dia cakap kedai roti ke apa tah, bakery Israel. Semua orang pandang Israel jahat. Bila dia dengar cerita saya ni, dia terkejut. Dia kata, awak balik, awak cerita kat orang kampung yang mana awak jumpa. Israel itu adalah nama Nabi Yaqub alaihissalam. Bangganya kan sebenarnya kan. Tapi sebab kalau kita tak tahu, Israel je yang kita tahu hari ni lah. Memanglah betul yang Israel itu sendiri ada yang fanatik ya. Ada yang fanatik dan ada yang tak fanatik sebenarnya. So hari ni yang kita tahu itu yang isu dengan Palestin tu, itu yang fanatik dia lah. Itu sedikit tentang orang kata asal usul kaum-kaum yang ada agama yang tiga. Memang dia tiga ni je. Tiga ni je yang agama terbesar. Berbanding yang lain-lain tu tak ada kitab dari langit. Yang tiga ini dipanggil memiliki kitab samawi. Dia panggil samawi itu maksudnya langit. Kitab-kitab Islam ada kitab dia, yang Israel tadi ada kitabnya, yang Kristian pun ada kitabnya. Semua datang dari langit, maksudnya semuanya datang dari Allah SWT. Tiga ni sahaja yang ada kitab-kitab dari Allah. Yang lain tu, apa-apa yang kita sebut yang lain tidak ada. Okay, itu sedikit lah. Okay, ada soalan? Tak ada? Jika tak ada, kita akhiri ya. Kita akhiri di sini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Love you Ustazah. Love you too. I love you all too. Terima kasih Ustazah. Bye. Masya Allah, Masya Allah.